dia boleh progress ke next step. That's all. Alright, ladies and gentlemen, now we are trying our best. We are trying our best to copy and paste the data. We want to convert the data here from the Excel format into the format that can be read by the SPSS. By right, the SPSS need to read your data in a numerical format. Therefore, mail, for example, need to be coded as number 1 or 2? 1. Therefore, you need to teach the computer that is not clever here to make the male as number 1 and to transform the female as number 2. How to do that? There are few options that you can select. I may give you the simpler way. Apa dah? Contoh yang pertama, anda nakkan buat gender male dan female ini berubah daripada 1 dan 0. Macam mana nak buat dia? Pertama, tuan-tuan dan perempuan akan select kolom. Dah select dah? Dah select dah kolom tu? Tekan Ctrl H. Ctrl H ataupun siapa pengguna Mac tekan Shift Command H. Pengguna Mak Cintos, Shift Command H. Dia tanya ni, nampak tak dia tanya? Find what? Maknanya komputer sedang tanya tuan-tuan dan perempuan. Cari apa? Dia tanya. So anda pun cakap, cari female. Lepas tu dia tanya lagi, replace with apa? Cakap dia, 2. Boleh tak? Lepas tu anda tekan butang apa? Replace all. Apa yang jadi? Maka automatically semua ayat female menjadi nombor berapa? 2. Saya ulang lagi sekali. Pertama, select column. Dah select dah? Dah select dah? Ctrl H. Apa dia? Ataupun pengguna Mac Shift Command H. Tekan butang female. Dah tekan dah female? Replace with ni tulis nombor 2, please write number 2. Dan tekan replace all. Dah belum? Then all the female word will be changed into number 2. Now, do the same thing for male. Male replace with number 1. Jangan buat yang panjang dulu ya, buat yang pendek dulu. Jangan buat yang pendek dulu, buat yang panjang dulu. Saya ambil contoh Kalau anda buat yang male dulu, apa jadi? Saya buat male dulu replace with 1. So dia akan jadi V1, betul tak? That's why saya cadangkan kepada tuan-tuan dan perempuan, jangan buat yang pendek dulu, buat yang panjang-panjang dulu ya. Iaitu buat yang female dulu. Sebab kata dasar female adalah daripada male, betul tak? Sebab female dihasilkan daripada tulang rusuk lelaki, betul? Tiba-tiba pula kan. Alright, selesai untuk gender. Begitulah juga untuk yang lain-lain. Contohnya highest education ni, tuan-tuan dan perempuan pun boleh buat benda yang sama. Contoh, nak buat diploma ke advance diploma dulu? Pandai. Buat advance diploma dulu ya tuan-tuan dan perempuan. So tulis perkataan advance diploma. Advance diploma ni tadi nombor berapa? Nombor 2. That's very good answer. Then you click replace all. Kemudian saya ada apa lagi ayat dia? Namanya diploma replace with number 1. And then I have the another one named as degree. Correct or not? Saya ada degree Degree ni adalah berapa? Degree adalah 3 dan last kali adalah master. Apa dia? Master ni adalah 4. Done. Okay, done. Kaedah kedua Kaedah kedua, tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan filter. Tapi nak gunakan filter ni, make sure the first row must be your variable name. I make a repetition. If you want to make the second approach, make sure your first row ni barisan yang paling atas must be your name of variable. And then kita akan buat kaedah kedua. Kaedah kedua macam mana? Kaedah pertama macam mana tadi? Kaedah pertama, select kolom tu, lepas tu tuliskan nama yang nak dipilih, tukarkan dia punya number. Mengikut pengalaman saya,
Kalau anda ada 6 juta data pun, dia still boleh buat. Tapi ambil masa sikit lah, dalam 45 ke 1 minit lah. Dia akan tukar semua. Cepatlah. Tapi kalau anda nak senang, tukar satu-satu lah. Hospital 2. Hospital 2. Boleh? This is cara yang tak efisien. Ya? Baik. Macam mana cara yang kedua saya nak tunjuk ni, tuan-tuan dan puan-puan? Boleh pergi kepada kolom yang berkenaan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan butang data and then pergi kepada filter. Apa dia? Filter. Data, filter ya. Selepas tuan-tuan dan puan tekan butang filter, tuan-tuan dan puan boleh pilih nak filter apa. Contoh, saya nak filter health clinic. So health clinic ni sepatutnya saya akan letak nombor 1. So saya boleh klik nombor 1 ni di sebelah kanan bawah hujung ni, letak cursor ni sampai dia ubah format, double klik, dia akan mensatukan semua yang tidak satu. Faham ya? Ini kaedah yang kedua lah. Yang kedua adalah hospital. Hospital ni adalah nombor 2. I'm going to use the same thing but now in different cara. Pergi cursor ke bawah, double klik. Bila double klik, semua yang hospital ini akan menjadi nombor 2. Okay. And then kita akan pergi kepada nombor 3, academic institutes. So this one is number 3. So I'm just going to write like this lah sebab nak cepat ya. Dah habis, jangan lupa untuk tekan butang select all. So that is the example. Okay, yang mana lebih senang, terpulanglah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Boleh buat sekarang ya. Saya bagi masa 5 minit saja. Lambat tinggal. Gentlemen, so now is the last one which is the Y1 until Y20. Yang ini paling senang. Tak payah buat apa-apa lah sebab dia dah jadi 1, 2, 3, 4, 5. So now all the data are already in the numeric format. It's ready to be used in the SPSS by copying all the data and then paste it. Okay. Tolong pause sekejap apa yang anda buat. Tengok kat depan. Ada satu kolom saya nak tuan-tuan dan puan-puan masukkan, iaitu pada kolom C ya. Pada kolom C, mana yang dah buat filter ni tadi, tolong disable. If you already activate the filter button, please make sure that you disable it. Now, please go to your column number C and then you right click on the column C and then insert a new column. Why we need to insert a new column? Because we want to create a new column named as ID. After you doing that, then name the column on the top row of that C column as the ID, followed by the number 1 and number 2. After that, copy the number 1 and number 2 and double click on the top down right corner of your selections of number 1 and number 2 to enable the automatic data arrangement lah, seperti yang saya tunjukkan ini. Just like whatever that I generate. I make a repetition. Now, please go to the column C, gender, right click, followed by the insert, and then go into the top row of that particular new column, name it as ID, followed by number 1 and number 2 on the first, on the second and the third row, followed by highlighting it, and then go to the top right down corner to double click it to generate the number 1 until 94. So ini adalah untuk menghasilkan nombor ID daripada 1 sampai 94. Kenapa kita buat benda ni? Siapa tahu? Sebab bila semua ni dah jadi nombor, kita tak tahu tau data asal kita dari mana. Of course, data asal kita daripada Google Sheet, betul tak? Google Sheet ini telah didownloadkan dan menjadi Microsoft Excel. So we do not have reference. So when we insert everything later on inside our SPSS, we need something to refer with. Therefore, you need the ID. Okay, sila buat sekarang.